tu memang akan bagi pada yang hantar. Tak hantar memang tak ada. Baik, kita rujuk pada soalan nombor 5. Masing-masing rujuk nombor 5. Ni ulangannya nombor 5 semalam dah terangkan. Tapi ada yang salah. Yosdinku baru masuk. Nurhani. Fazilah ada. Nuraisyah. Nuraisyah tak ada. Sebab saya punya Google Meet dia akan rekod kehadiran pelajar bila masa pelajar tu join. Okay, kalau kelas saya start 8.30, awak join pukul 9 tu maknanya awak lambat dah. Kehadiran lambat. Okay, sebelum cikgu mula awak dah join. Contohnya Christina Ang tadi. Maknanya awak menepati masa. Okay. Saya akan baca soalan ni. Bila awak dapat soalan macam ini, Peksa, awak kena fahamkan dulu. Awak tengok imbangan duga, tahun berakhirnya ialah 31 Julai. Kena tengok tahun berakhir dia ni. Ni penting. Ni tahun dia buat rekod. Bukan tarikh dia rekod Jadi dia pada tarikh dia buat imbangan duga ni, imbangan duga dia dah seimbang. Tetapi ada maklumat tambahan yang dia tak masukkan. Contohnya ada sewa belum bayar. Okay, sewa belum bayar ada 110. So awak kena pergi dekat sewa. Sewa sebelah debit, maknanya sewa yang dibayar. Sewa yang kena bayar. Okay. Dia dah bayar 650 tambah 110. Jadi kena tambah 110. Macam tu lah. Jadi macam biasa sebelum awak memulakan awak kena labelkan setiap debit dan kredit tu. Untuk memudahkan awak menyediakan soalan ni, menjawab soalan. Okay, belanja ABS. Kalau sebelah debit ni belanja aset. Sebelah kredit hasil, modal dan liability. Okay, kalau dia kontra, biasanya hutang ragu lah, kontra kepada akaun belum terima. Akaun belum terima dia debit kan. Untuk akaun hutang ragu dia kredit sebab dia kontra, bertentangan. Okay, dia suruh awak buat journal. Awak journal am awak kena ingat untuk tajuk ni sebab pelarasan. Format journal am mesti ada tarikh, butir, folio, debit, kredit. Folio tak tulis tak apa. Tapi debit, kredit mesti ada. Tarikh, butir, debit, kredit. Okay. Ada 4 dah biasanya. Okay, sewa belum bayar. Tadi sewa belum bayar. Bila sebut belum bayar dia adalah liability. So liability mesti kredit. Okay, mesti kredit. Dalam jurnal kita kena rekod yang debit dahulu. Okay, yang debit dahulu. Apa yang debit? Pasangan daripada sewa belum bayar ialah sewa. Okay. Jadi awak catat sewa nilai yang ada dekat maklumat tambahan sahaja. Bukannya hasil tambah. Okay. Nilai yang ini. Jadi sewa akan bertambah 110. Sewa belum bayar bertambah 110. Okay, bertambah juga sebab tapi di sebelah kredit. Sebab belum bayar adalah liability mesti kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, komisen belum terima. Okey, pelajar yang dah buat tu awak tanda ambil pen merah, awak tanda right. Komisen belum terima 220. Okey, ada komisen sebelah kredit, maknanya komisen yang telah diterima 1,400. 1,400 tu telah diterima. Tetapi ada belum terima 220. Bila sebut belum terima, maka dia kategorinya aset semasa. Aset semasa. Belum dapat tapi dianggap aset. So rekod di sebelah debit. Komisen rekod di sebelah kredit. 220. Okay. Ada masalah ke awak nak buat journal? Cikgu tunggu jawapan pun tak ada yang hantar. Hanya pelajar Cina beberapa orang saja. Itu komitmen nama pelajar kesungguhan awak. Awak nak skor, awak kena buat. Okay, nombor 2, nombor 3. Faedah overdraft bank 320 belum dijelaskan. Maksudnya overdraft.
Kat sini kita ada bank sebelah kredit, maknanya ini juga overdraft. Bank ni ialah overdraft. Jadi bertambah faedah overdraft bank 320. Ini faedah yang tadi, yang bank ni ialah overdraft sahaja. Yang ini faedah overdraft, belanja. Tapi disebabkan belum bayar, dia akan jadi liability. Jadi wujudkan faedah overdraft, debit. Faedah overdraft belum bayar, kredit. Jadi ada dua lah kat sini. Debit faedah overdraft bank, kredit faedah overdraft bank belum bayar. Sebab sini tak ada faedah. Okay, dalam bimbang juga ni tiada faedah. Yang ada bank saja. Bank kredit ni maksudnya overdraft. Overdraft, bukan faedah. Okay, overdraft bank ni maksudnya dia duit dia ada, contoh dia ada duit 1,000. Okay, dia telah meminta izin daripada pihak bank untuk mengeluarkan cek melebihi daripada duit yang dia ada. Jadi nilai yang terlebih tu 2040 dianggap overdraft. So pihak bank akan charge kan, kenakan faedah kepada orang yang buat overdraft. Bukan suka-suka buat overdraft bank ni. Okay, apa maksud overdraft bank tadi? Yang cakap mengeluarkan wang melebihi dari simpanan yang awak ada di bank. Okay, saya ulang balik. Simpanan saya ada 1,000. Tapi saya keluarkan duit melebihi daripada 1,000. Tapi orang-orang yang biasanya berurusan dengan pihak bank lah, bank dah kenal lah kita ni siapa, dibenarkan lah. Tapi kalau kita ni tak ada perjanjian dengan pihak bank, dia tak akan bagilah. Jadi kita mengeluarkan wang melebihi daripada duit yang ada. Bank dah kenal orang ni peniaga, jadi dibenarkan overdraft. Overdraft ni macam pinjaman jugalah. Okay. Kena bayar faedah. Okay, daripada overdraft bank ni dia kena bayar faedah 320. Jadi 320 ni belum wujud lagi. Jadi kita kena buka faedah overdraft bank. Dia belanja, rekod sebelah debit. Disebabkan dia belum bayar, kita kena buka sebelah kredit. Kena catat juga di sebelah kredit sebagai liability semasa. Jadi dua catatan. Satu faedah overdraft, satu lagi faedah overdraft bank belum bayar. Okay. Seterusnya yang keempat, peruntukan hutang ragu diselaraskan 10% dari akaun belum terima. Okay. Hutang ragu dah ada 100. Hutang ragu, peruntukan hutang ragu ni ialah kontrak per akaun terima dah ada 100. Tahun semasa, tahun lepas lah. Okay. Kemudian ada yang terkini, dia kata dia selaraskan 10% dari akaun belum terima. So awak kena ambil 1450 darab 10%. Okay, 1450 darab 10%, 145. Okay, awak tengok kat atas ni ada 100, bawah ni 145. Okay. Meningkat ke menurun? Fazilah Fauzi ada tak? Fazilah Fauzi ada? Hello? Tak respon ni, tidur ke apa? Nurani ada, Nurani? Saya. Meningkat atau menurun hutang ragu ni? 100 dengan 145. Meningkat. Meningkat berapa? 45. Okay, meningkat 45. Bila meningkat, hutang ragu tu 45 dianggap belanja. Okay, meningkat dianggap belanja. Jadi kita panggil peningkatan hutang ragu RM45. Okay, bagus Nurani, faham Okay, 100 dengan 145. Okay, awak tengok ada beza 45. Meningkat 45. Okay, hutang ragu asal 100 tambah lagi 45 sebab meningkat. Meningkat. So apa yang kita perlu buat? Peningkatan tadi dianggap belanja. Rekod yang meningkat sahaja. Rekod yang meningkat sahaja, debit belanja hutang ragu, kredit peruntukan hutang ragu. Okay. Debit belanja hutang ragu, kredit peruntukan hutang ragu sebanyak RM45.
Okay, macam tu. Siapa yang cikgu tak perhatikan awak punya ni, awak check balik jawapan yang dah hantar tu. Okay, jelas? General arm. Lepas tu, soalan seterusnya dia suruh buat apa? Account buat ledger. Bila sebut ledger mesti account belajar. Jangan masa periksa pertengahan tahun tadi sebut ledger, awak tak tahu nak buat ledger apa. Ledger tu maksudnya kena buat account. Ada pelajar bagi senarai debit, senarai kredit. Salah. Bila sebut ledger, account ledger, mesti account. Ada perkataan account sewa, account commission, account faedah overdraft, account hutang ragu. Tu semua ada, kena ada. Itu bila sebut account, ledger. Okay. Kalau jurnal yang tadi, ada debit kredit, ada tarikh butir debit kredit, itu jurnal up. Boleh faham Jangan confuse lagi. Dalam periksa, kalau buat macam tu memang awak tidur dalam kelas lah. Okay, awak buka handphone tapi awak tak ada bersama. Bila cikgu panggil tak jawab. Okay, buka akaun sewa. Sewa sebelah debit. Sewa sebelah debit ada baki asalnya 650. Kita tulis baki BB. Baki B. Faham Kemudian ada peningkatan, ada belum bayar. Kita tulis sewa belum bayar di sebelah yang sama. Sebelah debit. Jadi ada peningkatan lah. Kalau awak letak sebelah kredit, dia akan berkurang. Ini ada peningkatan, jumlahnya 760. Okay. Jumlahkan kiri dan kanan, debit dan kredit. Perbezaan ni pindah ke akaun untung rugi. Okay. Jadi dalam akaun sewa ni tak ada baki lagi. Semua dipindahkan ke akaun untung rugi. Okay. Yang ada baki ialah akaun sewa belum bayar. Okay. Sewa belum bayar dia adalah liability semasa. Bila sebut liability semasa, rekod di sebelah kredit. Jadi kalau awak tengok dekat sini dia berada di sebelah debit, maka akaun sewa tu akan ditransfer di sebelah kredit. Butirnya ialah sewa. Boleh faham tak? Jumlah yang sama 110. Macam tu. Jadi bila dia suruh tutup akaun, awak tutup lah. Jumlah yang sama lah. 110 lah. 4 kali tulis. 5 kali tulis. Baki HB dan baki B. Macam tu. Ada 5 kan? 5, 110 ni. Sorry. Yang atas akaun sewa ni ada 4 saja sebab pindah ke akaun terugi. Okay, selesai maklumat yang pertama. Okay, maklumat yang kedua, akaun komisen. Buka akaun komisen diterima. Okay, buka akaun komisen. Di sebelah kredit kan ni? Sebelah kredit pelajar, sebelah kredit. Berapa nilai dia? 1,400. Kita tulis baki. Jangan tulis komisen. Macam sewa juga. Akaun komisen awak tulis komisen. Akaun sewa awak tulis sewa. Salah. Baki. Okay, baki. Okay, baki BB 1,400. Okay. Ada penambahan, komisen belum terima. 220. Jumlahkan dia. Okay. Sebab akaun ni ialah akaun hasil. Jadi untung rugi dalamnya mesti berada sebelah debit. Sebab dalam akaun untung rugi dia akan ditransfer di sebelah bertentangan. Sebelah kredit. Boleh faham Siapa tak faham boleh tanya. Jangan senyap je. Cikgu yang tanya awak. Christina Ang okey? Christina Ang okey? Okay. Okey. Jocelyn Fu. Vivian. Ya, bila cikgu tanya tu jawab tu. Okey ke tak okey? Okey, komisen belum terima. Transfer di sebelah debit. Transfer di sebelah debit. Butirannya komisen nilai 220. Tutup akaun. Macam tu je pelajar, tak susah. Okey.
Okay, awak siapkan semua ni. Lepas tu buat imbangan duga terselaras dan akaun perdagangan untung rugi serta PKK. Ini nombor 5 tadi semalam. Hari ni cikgu nak terangkan nombor 6. Nombor 6 boleh buat sendiri lah. Cikgu nak buat lagi nombor 7. Susun nilai. Penyertaan kewangan dengan pelarasan susun nilai. Jadi bila cikgu bagi latihan tu terus buat belajar. Bila awak tak buat, bertambah-tambah latihan awak nanti. Awak berhutang pula nak menyiapkan. Orang yang berhutang ni tak bagus. Tak bagus. Nanti mati kena soal dalam kubur. Okey, maklumat yang berikut ialah perniagaan indah pada 30 Jun 2017. Rujuk nombor 7. Cikgu nak tanya. Tak jawab tak dapat tipu. Okey, macam biasa A, B, C, D. Ching Min V. Ching Min V ada di sana? Ching Min V, awak di sana? Ada. Baca maklumat yang pertama. Kadar bayaran belum bayar RN80. Ada bayaran belum bayar. Apa kita nak buat? Kita nak buat apa? Bila ada kadar bayaran belum bayar? Rujuk imbangan duga. Lepas tu? Ni tengok Tambah 80. Kadar bayaran yang ada dekat sini 320 ni tambah 80. Tambah 80. Okey, dan awak kena wujudkan akaun kadar bayaran belum bayar 80. Ini adalah liability semasa. Okey. Kadar bayaran saja dia belanja. Okey, cikgu lupa tadi awak kena labelkan dulu. Okey, labelkan yang berwarna kuning ni. Labelkan dia ABS belanja. Belanja ABS AS. Di sebelah debit ni labelkan dia. Sebelah kredit. Hasil, ekuiti pemilik, kontra. Susun nilai ni kontra kepada aset bekas masa alatan. Susun nilai kenderaan, susun nilai terkumpul kenderaan kontra kepada kenderaan. Okey, itu maksud dia. Ni dia punya kontra. Akaun belum bayar, liability semasa. Okey. Jadi maklumat tambahan tadi awak kena labelkan jugalah. Lambat sangat ni. Ya slow sikit saya punya laptop ni kenapa tak. Okay, kadar bayaran belum bayar 80, liability semasa. Awak terus dah tulis liability semasa. Jadi bila awak tahu dia liability, dekat journal mesti kredit. Okay, kadar bayaran tadi mesti debit 80. Sebab dia tambah debit. Yang ni satu lagi liability dia mesti kredit. Ada satu debit, ada satu kredit. Ingat dalam journal mesti tulis yang debit dahulu. Mesti debit dahulu. Butiran untuk debit dia ada ke tepi sikit. Ke tepi dengan garisan. Yang kredit kita ketengahkan sikit. Supaya awak dapat beza debit kredit. Sewa masih belum diterima 90, sama je lah. Pergi dekat sewa, tambahlah. Okay, tambah 90.
Sewa masih belum diterima ni ialah aset semasa. Jadi tulis yang debit dahulu. Sewa belum terima 90, sewa kredit 90. Okay, kita hanya rekod yang bertambah saja. Okay. Yang di dalam maklumat tambahan. Okay, hutang ragu diwujudkan 10% atas akaun menerima. Okay, akaun menerima ada 700. Okay, biasalah darab darab dia 10% darab 770. Untuk kaunter ragu debit kredit. Belanja hutang ragu debit, untuk kaunter ragu kredit. Perabot disenaraikan 10% tahun atas kos. Jadi, darab je 10%, 6,800, 680. Jadi dia wujudkan susut nilai, belanja susut nilai dan susut nilai terkumpul. Debit belanja susut nilai perabot 680, kredit susut nilai terkumpul perabot 680. Okay, susut nilai terkumpul perabot. Perabot ada 60%. Kat sini tak ada kan susut nilai dia. Susut nilai perabot belum ada. Okay. Jadi tak perlu tambah kat situ. Alatan disusut nilaikan 10% mengikut kaedah garis lurus. Okay, pergi ke alatan 3000. Samalah dia bila susut nilai, satu belanja, satu lagi kredit. Susut nilai terkumpul, kredit. Jadi 3000 darab 10% juga. Kalau garis lurus dia sama je, darab je 10%. Atas kos pun sama. Okay, dapat 300. Susut nilai terkumpul akan bertambah jadi 900. Okay. Jadi dekat journal kita hanya rekod yang baru kira sahaja. Yang dikira je 300. Susut nilai debit 300, susut nilai terkumpul alatan tambah 300. Hanya yang tambah je. Mana nak letak macam tu. Okay, faham susut nilai alatan? Kat sini awak nampak dia ada penambahan. Yang ni penambahan ni 900 ni kita akan masuk dekat PKK ya. Dekat journal hanya maklumat tambah saja. Nilai yang awak kira sahaja. Okey, susut nilai kenderaan mengikut kaedah baki berkurangan. Baki berkurangan awak dah belajar kan? Kenderaan 5,500 kena tolak dulu 550. 5,500 tolak 550 darab 10%, awak dapat 495. Okey, susut nilai kenderaan debit 495, susut nilai terkumpul kenderaan kredit 495. Okey. Dekat journal hanya rekod nilai terkini saja. Okey. Tetapi awak nampak ada penambahan di sini. Susut nilai terkumpul alatan tambah 300, kenderaan tambah 495. Ini kita akan masuk dekat akaun penyata kedudukan keuangan. Okay, penyata kedudukan keuangan, untuk nilai terkumpul alatan jadi 900, kenderaan jadi 9 ke? 10 kira 10 berapa? 1045. Itu dia punya nilai terkumpul lah. Dekat journal kita hanya rekod yang baru kira sahaja. Okay. Lepas tu kita buatlah ledger pula. Buat ledger pula Okay, pertama buatlah ikut maklumat ni, ikut susunan. Kadar bayaran dahulu. Kadar bayaran dahulu 320 tambah kadar bayaran belum bayar 80. Okay. Kemudian buka akaun kadar bayaran belum bayar.
barang belum bayar, rekod di sebelah kredit. Contohlah cikgu bagi. Yang lain kena buat sendiri sampai habis. Jadi awak selesaikan semua jurnal ni, ada nombor 1, 2, 3. Setiap satu maklumat ni ada 2 akaun. Nombor 2 ada 2 akaun. Nombor 3 ada 2 akaun. Nombor 4, 2. Nombor 5, 2. Nombor 6 pun 2. Jadi ada berapa? 2 kali 5. 2 kali 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 6. 12 akaun awak kena ada. Kemudian awak buat imbangan duga terselaras. Okay, buat imbangan duga terselaras. Pastikan seimbang imbangan duga tadi. Dah ada jawapan dah kat situ. Kemudian pindah ke akaun terugi dan nyata kedudukan keuangan macam biasa. Okay, cikgu cuma nak terangkan soalan je. Lepas tu awak buatlah sendiri. Latihan ni dia kena usaha sendiri pelajar. Dia tak boleh cikgu bagi tunjuk, bagi jawapan. Jadi awak tak boleh berfikir namanya. Bila tak fikir, dah periksa awak tak boleh fikir. Semua harap cikgu. Okay. Okay, soalan nombor 8. Soalan ni semua 2017 sebab buku ni dibuat tahun 2017. Okay. Okay, imbangan duga. Kita dapat maklumat tu macam itulah. Biasalah awak kena labelkan komponen-komponen tu. Sebelah debit belanja, ABS asset. Okay, sebelah kredit ialah hasil equity dan liability. K tu kontra ambilan awak dapati ada KM, kontra kepada modal. Kontra kepada modal. Sebab ambilan ni akan ditolak dengan modal dalam penyata kedudukan keuangan. Okay, awak buat catatan journal arm, awak buat ledger dan imbangan duga. Okay, dalam akaun ni dia tak suruh. Dalam soalan ni dia tak minta buat ledger Kalau nak buat tak salah, boleh. Sebab tu kena buat imbangan duga terselaras. Akaun terugi dan nyata kedudukan keuangan. Okay, cuba tengok maklumat tambahan. Ada masalah tak? Jocelyn Fu, Chong Jasin, Emily. Cikgu tak ingat muka awak macam mana dah. Jun Lau Sifa. Orang yang pertama hantar latihan kepada saya ialah Tan Yizian, tak silap ke? Jun Lau Sifa. Okey, kalau insurans untuk setahun bermula 1 Mac 2017 bermula. Kalau 1 Mac untuk setahun berakhirnya ialah 30 April 2018. Jadi awak kena kira untuk tahun 2017 saja, untuk tahun hingga 31 Mei 2017, 1 Mac hingga 31 Mei. Okey, berapa bulan? Mac, April, Mei. 3 bulan saja. Jadi insurans yang dibayar untuk tahun semasa 3 bulan saja. Jadi 12 tolak 3, 9 bulan. 9 bulan tu dianggap prabayar. Prabayar. Berapakah nilai insurans dia? 360 setahun. Dia kata setahun. Sikit sangat insurans. 360 bagi 12. Sebulan berapa? Awak kena kira sebulan berapa. Jadi untuk insurans tahun semasa awak ambil 3 bulan darab insurans sebulan tadi. Okay, 360 bagi 12. 12 kali 3 kan 36 kan. Jadi RM30 lah sebulan. Ya, insurannya RM30 sebulan. Darab 3 bulan. Jadi 90.
Buat jurnal macam biasa. Bila saya buat jurnal, kalau awak jenis tak suka nak buat garisan, awak cari buku jurnal awak. Ambil buku jurnal, tulis kat jurnal. Kemudian awak kira. 1 Mac hingga 1 Mei, 3 bulan. 12 tolak 3, 9 bulan. Jadi yang dikira pada tempoh perakaunan dia sehingga 31 Mei ialah 3 bulan sahaja. 3 bulan ni masuk dekat akaun terugi. Ni prabaya ni akan masuk dekat PKK. Okay. Macam mana dia kira? 9 per 12 darab 360. Jadi 270 ni akan direkod sebagai prabaya. Okay, insurans prabaya. Insurans prabaya 270. Insurans saja kena tolak 270. Ya, insurans ni 360 kena tolak 270 sebab pindah kepada akaun insurans prabaya. Okay, 270 akan masuk dalam insurans prabaya. Okay. Jadi insurans akan berkurang 270. Tolak Faham yang ni? Jadi bila dia bagi tempoh macam ni, awak kena kira, tengok tempoh dia. Tempoh berakhir dia. Pertanyaan. Fazila okey? Sazwani? Nurhani? Nurul Ain? Nur Aisyah tak ada? Amalia memang tak ada lah. Sia Sue, are you okay? Sia Sue, okay? Boleh. Dan Yizian? Boleh. Dan Ziying? Tejaswi tak ada ke? Kenapa Tejaswi tak masuk? Semin pun tak ada. Kenapa? Pak Arif ada tak? Siapa Pak Arif ada kat sini? Saya. Sazwani saja. Kenapa mereka tak masuk? Kelas ke apa? Tak kelas kan? Tak tahu. Tak kelas kan? Semin dengan Tejaswi. Lagi siapa? Dua lagi? Ko Sin Yuan. Semin, Tejaswi, Ko Sin Yuan. Lagi seorang? Daphne. Tak masuk kelas ni. Masih tidur ke? Nanti dia akan cakap tak ada data. Okey, apa-apa pun 14 hari bulan ni. Kan 8 hari bulan awak akan bersekolah. Akan ke sekolah. Okey, semua orang kena datang sekolah. Sekarang kau boleh ambil kesempatan, tak ada data lah bagai semua. Okey, yang kedua, sewa yang diterima termasuk sewa bulan Jun bernilai 190. Awak tengok 31 Mei kat sini. Dia kata Jun. Jadi Jun tu tak mau termasuk, dia kata termasuk. Bila termasuk kena tolak. Jadi 460 tolak 190. Apakah masuk sewa bulan Jun tu? Sewa apa? Siapa boleh tahu? Sewa belum bayar ke sewa prabayar? Christina, sewa belum bayar atau sewa prabayar? Christina Ang? Boleh respon? Sewa belum bayar. Belum bayar? Belum bayar saya dengar. Siapa boleh jawab? Sewa apa? Sewa Sewa bayar. Sewa prabayar.
Sebab dia hingga Mei, tapi dia bayar untuk bulan Jun sekali. Jadi bulan Jun tu dianggap prabayar. Jadi sewa apa ni? Oh, sewa belum terperoleh lah Wak, bukan prabayar belum bayar sebab dia berada di sebelah kredit. Okey. Salah faham tak? Berada di sebelah kredit ia adalah sewa diterima. Okey. Sewa diterima. Jadi bukan belum bayar, bukan prabayar. Sewa belum terperoleh. Okey, sewa belum terperoleh. Maksudnya kita punya penyewa rumah ke apa, penyewa kedai, dia terbayar hingga bulan Jun. Okey. Bulan Jun tu kita dianggap belum terperoleh. Belum terperoleh. So kita kena debitkan sewa 190, sewa belum terperoleh kena kreditkan sebab dia adalah liability. Okay, sewa tadi kan dia kredit kan 460. Bila kita kurangkan dia, kita tolak, kita akan debitkan dia. Jadi sewa akan direkod di sebelah debit, sewa belum terperoleh akan direkod di sebelah kredit. Okay, faham Bila sebut penolakan atau pengurangan ni, dia mesti rekod di sebelah yang bertentangan. Okay, awak nampak sewa diterima ni berada di sebelah kredit. So bila kita nak tolak dia, kita rekod di sebelah debit. Sebelah debit. Jadi lagi satu akaun dia sewa belum terperoleh mesti kredit. Sebab dia adalah liability. Okay. Kena faham tu ya. Jadi kalau berada di sebelah kredit ia adalah sewa diterima. Okay. Kalau berada di sebelah debit ia adalah sewa dibayar. Okay, tapi dia tak nyatakan sewa diterima atau dibayar. Dia untuk mengkonfuskan, mengelirukan. Kalau dia tulis, awak selamat. Okay, sewa diterima kalau berada sebelah kredit. Jadi bila berlakunya belum terperoleh, kena tolak. Dia sewa belum terperoleh, liability, rekod di sebelah kredit. Okay, yang ketiga, alatan disunaikan 10% setahun. Bila sebut sud nilai, maka dia belanja. Lagi satu, pasangan dia ialah susut nilai terkumpul. Okay, satu debit, belanja sud nilai, satu lagi kredit susut nilai terkumpul. Alatan. So, alatannya 6,600. Okay, alatan menilai 6,600. Darab 10% atas kos dapat 660. Okay, 660. Ini dipanggil susut nilai. Belanja nilai. Susut nilai terkumpul. Namanya terkumpulkan belajar. Jadi kena tambah lah. 1320 ada ni tambah 660. Jadi terkumpul dia akan bertambah. Makin lama tempoh makin tambah lah. Okay. Cara mereka sama saja. Susut nilai 660. Mesti ada perkataan alatan ke, perabot ke, kenderaan ke. Kalau tulis susut nilai saja tak dapat markah sebab kita ada banyak aset bukan semasa. Okay, sudah terkumpul kredit 660. Okay, awak nampak sudah terkumpul ni berada di sebelah kredit. Jadi penambahannya dia rekod di sebelah kredit. Okay, dan wujudkan susut nilai alatan sebelah debit. Seterusnya mesin adalah disunaikan mengikut kaedah baki berkurangan. Mesin 9,400 tolak susut nilai sedia ada 940. Baki berkurangan mesti tolak. Okay, darab 10%. Boleh faham Disebut baki berkurangan awak kena tolak yang asal, darab 10%, dapat yang baru 846.
Jadi sudut nilai terkumpul dia akan bertambah juga. Ditambahkan ya. Jadi yang perlu rekod ialah 846 saja dekat jurnal. Sudut nilai mesin 846. Sudut nilai terkumpul mesin 846. Yang awak tambah ni untuk apa? Yang awak tambah tolak ni semua untuk buat imbangan duga terselaras nanti. Okey. Okay, kenderaan disenilaikan pada nilai 1,700. Apa maksud dia ni? Nilai kenderaan. Kenderaan 2,000. Kenderaan dia 2,000. Okay, dinilaikan pada kenderaan dinilaikan pada nilai 1,700. Maksudnya kenderaan dia sekarang bernilai 1,700. Berapakah susut nilai dia? Siapa tahu? Siapa boleh bantu cikgu? Syazwani. 170. Berapa? 170. 8,020. Kenderaan dia ada 2,000. Sekarang dinilaikan 1,700. Berapakah susut nilainya? 300. Pandai. Jadi susut nilai kenderaan sekarang bernilai 300 sebab kenderaan dia sekarang kenderaan dia 1,700. Jadi 2,000 tolak 1,700. Ini 300 sajalah susut nilai dia. Okey. Sebab ini dia tak bagi peratus, kita tolak je. Dia bagi ayat macam ni. Awak ambil, awak tolak saja. Jadi susut nilai kenderaan debit 300. Susut nilai terkumpul kenderaan 300. Kenderaan tak ada kan kat atas ni susut nilai dia. Jadi tak perlu tambah. Wujudkan dekat jurnal saja. Dekat PKK 300 saja. Dia tak ada dekat yang asal, tak ada Okay, hutang ragu diselaraskan 5% atas akaun belum terima. Jadi hutang ragu 5% darab 1,400 dapat 70. Dapat 70. Yang asal ada 120. Awak tengok yang asal 120, yang baru 70. Berkurang kan? Dia makin rendah kan? Jadi 120 tolak 70. RM50. RM50 positif lah, berkurang. Itu dipanggil pengurangan hutang ragu. Bila berkurang dia adalah hasil. Kalau bertambah belanja. Yang makin berkurang rekod bahagian hasil. Itu dipanggil pengurangan hutang ragu. Jadi macam mana kita nak rekod? Kita tulis H, hasil. PHR, debit belanja. Okay, peruntukan hutang ragu 70. Hasil peruntukan hutang ragu 70. Besar pula ni 70. Katanya 50. Ha, 50 belajar betulkan yang ni Ni 50. Yang 70 ni yang baru kira. Okay, kita kena cari perbezaan. Perbezaan saja. Jadi 50 debit peruntukan hutang ragu 50, kredit hasil peruntukan hutang ragu 50. Ambil yang beza saja ni. Bukan ambil yang 70 ambil perbezaan saja. Itu 120 tolak 70. 50 ke 70? Kenapa sini tolak 50? 1,400 darab 5. 5%. Betul ke 70?
37. Tolong kirakan. 1400 darab 0.05 70. Yang baru ni 70. Jadi 120 tolak 70. Ni 70 Tekan ini 70. Jadi 120 tolak 70, 50 je. Jadi dekat jurnal tulis 50. Okay, yang ni disebut akaun. Jadi bukalah akaun insurans. Okay, macam biasalah. Insurans prabayar. Okay, perbezaan dipindahkan ke akaun untung rugi. Okay, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada cikgu. Faham kan? Jadi awak buat journal tadi, kemudian buat ledger, buat imbangan duga terselaras, penyata kedudukan kewangan dan akaun terugi dulu, baru penyata kedudukan kewangan. Okay. Jadi mana yang belum buat semalam, maknanya awak ada 4, 6, 7, 8. Ada 4 soalan yang pelajar yang belum hantar. Okay, tolong buat. Semoga latihan yang awak buat dapat membantu awak menjawab dengan lancar dalam peperiksaan dan membantu awak untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Okay, cikgu bagi masa setengah jam sampai ke 10 kan? 40 minit untuk awak siapkan. Boleh buat sekarang. Okay, jadi awak boleh keluarlah daripada GM ni untuk jimatkan data. Jadi awak boleh tanya sepanjang tempoh ni. Ada masa buat sekarang. Jangan bertangguh pelajar. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.